Selepas tamat sahaja game week 1, maka berpusu-pusulah umat manusia menggunakan wildcard. Memang tidak dapat dinafikan, semangat untuk membina pasukan baharu adalah berkobar-kobar. Lebih-lebih lagi, pemain yang cemerlang semasa game week 1 berada pada harga yang sangat murah. Perlu diingat, pemain kebanyakannya tidak konsisten setiap minggu. Faktor bermain di home juga memberi pengaruh besar kerana kehadiran penyokong ke dalam stadium musim ini. Dengan kata itu, kita lihat fokus pemain menjelang game week 2. Joao Cancelo menjadi fokus bahagian pertahanan minggu ini. Kerap membantu bahagian serangan dengan membuat beberapa overlapping bahaya. Cancelo dilihat bakal cemerlang menentang Norwich. Selepas bolos 3 gol di Carrow Road, Norwich didangka akan diratah oleh anak buah Pep Guardiola di Etihad Sabtu ini. Jika dibandingkan dengan pertahanan lain yang juga berpotensi minggu ini, Cancelo dilihat mempunyai kelebihan dari segi stats. Cancelo terbaik dari segi XA dengan rating 0.74. Lebih menarik lagi, XA tersebut beliau miliki ketika menentang pertahanan kental Spurs. Bayangkan apa yang boleh beliau lakukan ketika menentang Norwich nanti. Berbanding rakan sepasukan, Cancelo terbaik dari segi XA dan percubaan assist. Dari segi rembatan, hanya Jack Grealish berjaya mengatasi beliau dengan 3 rembatan dan ketiga-tiga rembatan tersebut di dalam kotak penalti lawan. Cancelo telah membuat 3 percubaan assist dan 3 rembatan ke arah gol. Sayangnya, ketiga-tiga rembatan tersebut tersasar. Hanya Alexander-Arnold yang dapat menyamai rekod percubaan assistnya. Cuma risiko pemilihan Cancelo ialah Pep Roulette. Adakah Kyle Walker akan menggantikan tempat beliau? Riyad Mahrez menjadi fokus bahagian perancang minggu ini. Ini kerana ketika menentang Liverpool, Norwich banyak memberikan peluang gol kepada pihak lawan dari kiri pertahanan mereka. Bermain di bahagian kanan serangan City, Mahrez diramal meletup Sabtu ini. Berbanding perancang lain yang dijangka berpotensi minggu ini, Mahrez mendapat rating XG 0.43. Hanya Ben Rahma yang dapat menandingi XG beliau dengan rating 0.49. Mahrez telah membuat 2 rembatan dan 1 daripadanya di dalam kotak penalti lawan. Stats beliau disamai dengan perancang Leeds United Rafinha. Walaupun dari segi stats dilihat tidak begitu mengujakan, perlu diingat stats tersebut beliau perolehi ketika menentang Spurs di tempat lawan. Minggu ini pastinya berlainan. Menentang Norwich di hadapan penyokong sendiri, City mungkin mencatat rekod jaringan terbesar bagi game week 2. Hanya Pep Roulette yang akan merosakkan kecemerlangan pemain ini. Danny Ings menjadi fokus bahagian penyerang minggu ini. Jika tidak kerana Bertrand Traore, Danny Ings mungkin tidak dapat menjaringkan gol pertamanya untuk Villa musim ini. Ketidakmenjadian Emi Buendia memberi kesan kepada Ings, di mana kreativiti seperti James Ward-Prowse dan Stuart Armstrong sangat ditagih pemain ini. Danny Ings telah mencatat rating XG 0.76. Ini rekod terbaik di kalangan penyerang yang berpotensi minggu ini. Dari segi stats, bekas penyerang Southampton ini dilihat kurang menarik untuk dimiliki. Hanya kelebihan Ings ialah beliau akan bermain di Villa Park menentang The Magpies yang baru sahaja melepaskan 4 gol di tempat sendiri pada game week 1. Risiko di dalam pemilihan Danny Ings ialah adakah kehadiran semula Watkins akan mengganggu prestasi beliau? Kita juga mengharapkan Bertrand Traore dan Leon Bailey akan menjadi kesebelasan utama bagi membantu Ings menjaringkan gol minggu ini berhadapan dengan Newcastle. Terdapat beberapa pemain yang menjadi kemuskilan peminat tegar FPL di laman sosial. Pemain manakah yang sesuai untuk dijadikan pilihan bagi game week 2? Grealish atau Torres? Pogba atau Greenwood? Mane atau Jota? Ben Rahma atau Fornal? Lucas Moura atau Bergwijn? Dan Firmino ataupun Lukaku? Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen bagi membantu mereka. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.